Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 6 Mac bersama saya Tarusdi Muhammad Nazri. Salam hormat dan salam sejahtera. 231 lagi sekolah rendah di Sarawak dibenar beroperasi secara bersemuka mulai Isnin ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak yang bermesyuarat dengan Jabatan Pendidikan Negeri mencapai keputusan itu setelah penilaian risiko dibuat. Ia termasuk segala garis panduan pengurusan serta pengoperasian sekolah dalam norma baharu 2.0 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan KPM dipenuhi. Bagaimanapun, sejumlah 220 sekolah rendah di kawasan berisiko tinggi penularan COVID-19 belum dibenarkan beroperasi sehingga 14 Mac. KPM sebelum ini membenarkan 814 sekolah rendah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan di Sarawak memulakan sesi persekolahan secara bersemuka mulai 1 Mac. Sejak beberapa hari lepas, tular pelbagai aktiviti atau tindak tanduk dilakukan calon SPM bagi meraihkan tamatnya peperiksaan itu. Ada segelintir daripada mereka yang menganggap tamatnya peperiksaan maka selesai sudah tanggungjawab menimba ilmu. Namun, ada yang lupa sebenarnya proses menuntut ilmu adalah proses berterusan dan perlu ada sifat hormat kepada guru atau pemberi sesuatu ilmu berkenaan. Justru nilai-nilai positif perlu diterapkan dari awal pendidikan bagi memupuk perasaan hormat terhadap guru dan institusi persekolahan. Beberapa tingkah laku calon lepasan SPM yang tular di media sosial mungkin didorong oleh perasaan teruja menamatkan alam persekolahan. Namun, pakar psikologi kaunseling Fakulti Pengurusan Pertahanan UPNM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din, tidak menolak kadangkala ia juga berpunca dari perasaan amarah dan dendam kepada individu tertentu mahupun persekitaran sekolah. Perbuatan seumpamanya disifatkan bagi mempertahankan ego diri, apatah lagi bagi remaja yang masih tercari-cari identiti. Bagaimanapun, budaya-budaya negatif ini dapat diatasi dengan memberi pendidikan dan berkongsi nilai-nilai murni supaya wujudnya kesedaran dan kefahaman untuk menguruskan diri serta kemarahan. Dengan cara mungkin dalam psikologi kita boleh bawa kepada benda-benda yang lain. Alright? Dia marah sangat boleh. Sebab itu budak-budak yang nakal ni dia ada banyak tenaga. Kita bawa dia kepada apa? Kepada tingkah laku aktiviti-aktiviti sukarelawan. Kita bagi dia mengecat masjid, kita bagi dia cuci kubur, kita bagi dia buat benda-benda yang akhir sekali bila dia buat tu menyeronokkan. Bila menyeronokkan maka dia akan mengulang benda yang baik dan akhir sekali dia lupa bahawa tenaga yang ada dalam dirinya sebenarnya boleh digunakan, boleh disalurkan ke arah perkara-perkara yang baik-baik. Ujarnya lagi, tamatnya SPM bukanlah bererti mereka bebas untuk melakukan apa sahaja. Alam pembelajaran juga masih jauh untuk ditempuh. Pelajar-pelajar juga dinasihatkan sentiasa menjaga adab dengan guru-guru yang selama ini mengajar dan membimbing mereka biarpun tidak lagi berada dalam alam persekolahan. Terlalu banyak kenangan manis yang saya dapat bersama dengan guru-guru yang pernah mengajar saya. Tak kisahlah co-curriculum, akademik, mereka banyak membantu saya untuk menjadi manusia. Dan bagi saya, cikgu marah ke, cikgu rotan ke kerana cikgu nak kita menjadi manusia yang berguna dan cikgu sayang kita sebenarnya. Dan mereka ialah ibu bapa kita yang kedua di sekolah. Tidak salah untuk meraihkan, namun perlu dilakukan melalui aktiviti-aktiviti yang positif dan mendatangkan faedah. Saya ingat lagi, saya dan rakan-rakan saya, kami berkumpul duit. Kami kumpul duit sampai kami boleh belanja cikgu dengan hadiahkan cikgu yang telah ajar kami lah. Jadi selepas sahaja SPM tu kami buat surprise lah dekat cikgu kan. Ajak cikgu makan ramai-ramai dengan kami bagi diorang sedikit cenderamata lah sebagai penghargaan kami buat cikgu. 7 kawasan di Semenanjung merekodkan gelombang haba tahap kuning atau berjaga-jaga sehingga semalam. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia memaklumkan lokasi itu ialah Chuping Perlis, Kota Star Kedah, Kuala Kangsar Perak, Sepang Selangor, Alor Gajah Melaka serta Tangkak dan Batu Pahat di Johor. Jelasnya, tiada gelombang haba dikesan di Sabah dan Sarawak dan semua kawasan di dua negeri itu merekodkan suhu maksimum harian kurang 35 darjah Celsius.
Tahap kuning merujuk kepada suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Status tahap jingga atau heat wave pula ialah suhu maksimum harian 38 hingga 40 darjah Celsius. Manakala tahap merah atau kecemasan untuk suhu melebihi 40 darjah Celsius bagi tempoh sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Met Malaysia sebelum ini memaklumkan negara kini berada pada fasa akhir monsun timur laut yang dijangka berterusan hingga pertengahan bulan ini dengan taburan hujan agak rendah di Semenanjung, terutama di negeri-negeri utara. Bagaimanapun, ia tidak menjangkakan cuaca panas luar biasa berlaku tahun ini. Sementara itu, bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di kebanyakan kawasan di Semenanjung adalah pada paras sederhana hari ini dengan daerah Rombin Pahang mencatat bacaan tertinggi iaitu 92. Lokasi di Sabah dan Sarawak pula merekodkan IPU pada paras baik. Ruang belajar dan rehat yang selesa itu antara kelebihan ditawarkan sebuah pusat tuition di Rawang Selangor bagi kemudahan murid sekolah untuk mengulang kaji pelajaran dalam keadaan yang kondusif. Selain itu, tenaga pengajar juga adalah berpengalaman untuk memberi tunjuk ajar secara terus kepada murid yang dihantar ke pusat tuition berkenaan. Bagi pengusaha pusat tuition Bijak Tekun Pantai Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor, Fatimah Mat Yatim, pengalaman selama 30 tahun digunakan bagi memastikan murid yang dihantar ibu bapa mendapat tambahan ilmu selain proses pembelajaran di sekolah. Antara kelainan ditawarkan di pusat tuition ini adalah ruang yang selesa untuk belajar, solat dan berehat. Kita menyediakan PDPR ni, satu kita ada ruang yang rasa selesa juga dan kita ada internet lah. Kata 5 sampai sekolah rendah, diorang boleh gunalah hemat kita orang. Contoh, sambil diorang belajar online, kalau tak faham, diorang boleh tanya kita lah. Dan kita pun mempunyai kepakaran jugalah sebab dah 30 tahun dalam bidang pendidikan kan. Makanan lah, kita ada kafe. Diorang tak jemu lah. Maksudnya sambil diorang belajar, rehat sekejap, so boleh makan, minum. Kita ada ruang solat, diorang boleh solat. Kalau nak rehat juga, nak rest minda boleh pergi ke perpustakaan mini, kita ada. Ada juga ibu bapa memilih pusat tuition ini untuk membolehkan anak mereka lebih fokus kepada pelajaran. Bagi saya, tempat ni sangat selesa. Kalau belajar di rumah, kadang-kadang ada distraction kan, daripada adik-adik. Lepas tu mak nak masak, kecil-kecil anak panggil line terputus ke, ataupun ada yang tak tahu tentang pelajaran kan. Nak tanya mak pun kadang-kadang tak tahu macam mana nak ajar. Jadi bila anak-anak ni tadi datang ke sini, dia boleh buat kelas PDPR. Kalau katakan ada terkendala ke apa-apa tu, cikgu-cikgu tutor lah yang akan tolong guide tu. Okey, first kali macam biasa kalau datang kena ambil suhu, lepas tu sanitize, dan bilangan pelajar lah. Bilangan pelajar kat sini kena, dia ada limit. Macam satu kelas ni kalau kita tengok 4 orang je kat sini kan boleh masuk. Pengalaman sama turut dikongsi murid yang menambah ilmu pengetahuan di pusat tuition ini. Saya rasa macam setiap kali saya datang sini rasa macam selesa nak belajar. Setiap kali saya jumpa guru-guru, saya rasa senang nak dapat ilmu. Belajar dekat rumah, saya rasa kurang interaksi, jadi saya susah nak faham apa yang guru cuba menyampaikan. Tapi bila saya belajar dekat sini, saya rasa cikgu-cikgu dapat membimbing saya dengan lebih baik. Best lagi, boleh tambah ilmu kat sini. Kat rumah susah lah, kalau belajar dengan mak sibuk buat kat rumah, hal-hal kat rumah. Kalau belajar kat sekolah, semua kat sini ada orang nak ajar kita. Kat sini senanglah, ada cikgu ajar saya, ada ajar kawan-kawan saya. Kat rumah susahlah, tak ada siapa nak ajar, kena buat sendiri. Memanfaatkan penggunaan media sosial bagi tujuan pembelajaran kepada murid dilihat satu usaha yang perlu dilakukan oleh semua guru di negara ini.
Tamat pula proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR masih dilaksanakan ketika ini. Ia lebih mudah dan diterima oleh generasi kini seiring dengan perkembangan teknologi. Seorang guru di Yan Kedah antara yang memanfaatkan medium TikTok untuk menyampaikan ilmu sejarah. Cikgu Nur Aini Bajuri, 53 tahun, menggalas tanggungjawabnya sebagai guru sejak tahun 1990. Pengalaman lebih 30 tahun dalam bidang pendidikan meletakkan beliau sebagai guru yang disegani oleh anak-anak muridnya. Mana tidaknya beliau menerapkan sifat kasih sayang dalam ketegasan ketika menyampaikan ilmunya. Katanya, perubahan situasi terkini membuatkan Cikgu Nur Aini mencari alternatif terkini untuk mendidik anak bangsa. Kita sebagai guru kita kena memberi kepada anak murid kita di luar sana. Kita tahu anak-anak murid kita dekat negara kita ni tak boleh pun pergi ke sekolah. Jadi mula-mula saya memikirkan macam mana saya nak mengajar anak murid saya dan bagaimana ilmu saya ni, ilmu sejarah ini sampai kepada anak-anak di luar sana. Dan kemudian sejarah ini adalah subjek yang wajib lulus untuk anak-anak mendapat sijil SPM. Jadi sebagai seorang guru, terutamanya saya lah, saya kena memikirkan untuk menyampaikan ilmu itu kepada anak-anak agar anak-anak tidak ketinggalan silibus yang akan mereka pelajari. Berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Dulang di Yan Kedah, Cikgu Nuraini mengakui pelbagai cabaran dihadapi untuk menyampaikan ilmu. Tidak terkecuali, dia juga perlu mempelajari penggunaan media sosial seperti Facebook dan TikTok bagi memudahkannya berkongsi ilmu sejarah. Namun di sebalik cabaran itu, anak-anak Cikgu Nuraini sentiasa memberi semangat untuk mencurahkan bakti kepada anak-anak muridnya. Malah mereka turut membantu membiasakan Cikgu Nuraini menggunakan peranti bagi memudahkannya menghasilkan video pembelajaran. Untuk anak-anak murid kita faham, dia bukannya kita boleh terus bagi anak murid kita faham. Step yang pertama, bagi anak murid kita tu suka subjek tu. Yang kedua, bagi anak murid tu suka kat kita, kat cikgu sejarah. Dan yang ketiga, baru dia akan minat dengan subjek tu dan mereka akan cuba memahami sendiri. Maknanya mereka tidak terpaksa belajar dan apabila mereka subjek sejarah aja mereka akan eager, seronok sebab saya menggunakan media sosial ni adalah untuk menarik minat mereka. Cikgu Nuraini turut mengajak semua guru untuk terus menabur bakti dan mencari alternatif baru dalam mencurahkan ilmu kepada anak-anak murid yang bakal menjadi pemimpin pada masa akan datang. Kemana ku cari belahan hati ini? Sama ada kita seorang pelajar yang kabur ataupun terlupa, kurang jelas ataupun hilang pemahaman kita tentang sekolah, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab proses pembelajaran akan berlaku pada perkara yang ketiga iaitu setiap pelajar apabila kembali ke sekolah mesti tahu tentang objektif mereka ke sekolah. Kenapa kita pergi ke sekolah? Okey, kepada ibu bapa, anda masih lagi seorang frontliner kepada proses PDP di sekolah dan juga PDPR di rumah. Selepas ditutup berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Zoo Negara kembali dibuka semula kepada pengunjung mulai semalam. Lokasi itu terus diserbu pengunjung yang rindu untuk melihat gelagat haiwan di Zoo Negara. Seawal jam 9 pagi lagi, jalan masuk ke Zoo Negara sesak dengan deretan kenderaan yang berpusu-pusu menuju ke sini. Malah ada antara pengunjung difahamkan telah sedia menunggu di pintu masuk sejak jam 8.30 pagi lagi. Berikutan sambutan menggalakkan itu, pengunjung terpaksa berbaris panjang sehingga keluar kawasan parkir untuk pendaftaran MySejahtera, memeriksa suhu badan, seterusnya membeli tiket. Walaupun terpaksa menunggu giliran, jelas terpancar keterujaan dan keceriaan di wajah mereka, khususnya anak-anak kecil yang tidak sabar untuk beriadab.
Naib Presiden Zoo Negara Hafiz Rahmat berkata semalam sahaja hampir 2,000 kehadiran pengunjung direkodkan. Berdasarkan sambutan semasa, jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 3,000 orang sehingga petang tadi. Untuk kita menghadapi ialah had yang diberikan adalah 2,500. Jadi kita akan ikutkan secara ansuran lah, di mana pengunjung yang dah keluar kita akan gantikan dengan yang baru SOP kita. Dan tetap pada pengunjung berjumlah 2,500. Yang kita lakukan di sini ialah kita akan sentiasa maklumkan kepada mereka jumlah kemasukan pengunjung yang hadir pada hari tersebut atau waktu tersebut dan bilakah waktu yang terbaik untuk mereka hadir. Dan oleh kerana kita ada kemasukan yang terhad, jadi kita akan beri mereka masa dan juga jangan dah tak gunalah peluang ni, telefonlah Zoo kurang-kurangnya untuk mengawal masa anda untuk datang ke negara. Bagi pengunjung, pembukaan semula ini peluang kepada mereka melakukan aktiviti riadah dan meluangkan masa bersama keluarga. Plan lah sebab PKP pun dah habis. Jadi anak-anak saya pun dah lama tak keluar rumah apa semua kan. Jadi tengok zoo negara ni sesuai lah untuk dilawati, memandangkan kita tengok kawasan yang luas, jadi dia tak rasanya macam tak bersesak sangat lah, sesuai lah dalam tempoh PKPB ni. Macam dah janji dengan dia dah lama sangat. Sebab PKP pun dah lama. Dulu nak datang pun tak berani sebenarnya nak datang zoo ni, fikir-fikir mungkin okey kot sebab zoo kan tempat kita boleh jalan-jalan jauh-jauh kan, tak ada nak sesak-sesak apa semua, so rasa sesuai lah zoo negara ni. Dan dia punya tiket pun alhamdulillah berbaloi lah. Berarti lah saya pun jaga keluarga saya, kalau kita tengok macam rapat sangat kita tarik lah. Kalau boleh ke tempat yang crowded sangat kita tak pergilah, kita tunggu orang lengang dulu baru kita datang. Bagi menarik perhatian orang ramai, Zoo Negara juga membenarkan aktiviti memancing sejak 20 Februari lalu yang dibuka dari jam 9 pagi hingga 3.30 petang. Pematuhan SOP ketat turut dikenakan dengan menghadkan 70 hingga 90 orang sehari, manakala ikan yang ditangkap melebihi 10 kg akan diserah kembali kepada pihak zoo. Aktiviti itu juga mendapat kebenaran atau lesen dari Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ. Ini banyak kolam tutup. Lepas tu yang buka-buka pun jauh-jauh kan. Jadi yang dekat sini sebab saya duduk pun area Keramat. Jadi senang lah. Senang, mudah nak datang. Santai lah, tempat pun bagus kan. Ada gazebo lagi, tak berapa panas. So, relax sikit lah. Sejak PKP 1.0 sehingga kini, Zoo Negara telah menerima peruntukan makanan dan fasiliti hampir RM5 juta dari pelbagai pihak, khususnya kerajaan, orang perseorangan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam memastikan kebajikan haiwan terus terpelihara. Sejak kebenaran beroperasi semula diberi kepada operator pawagam, respon positif terus diterima daripada orang awam. Tinjauan mendapati rata-rata penggemar filem sudah bergerak pantas membuat tempahan tiket secara dalam talian dan kehadiran kaki wayang itu menghidupkan kembali suasana di pawagam yang telah lama suram. Tinjauan pembukaan semula operasi pawagam mendapati pengunjung yang hadir patuh dengan arahan norma baharu. Mereka juga tidak ambil mudah dengan amalan penting seperti penjarakan fizikal, mengambil bacaan suhu dan memakai pelitup muka. Sangat sedih lah tengok kat sini empty, but it's nice to see like there's life again. So it's really good to see that the entertainment scene can actually start building again. Semua memandangkan semua ekonomi pun dah buka, why not cinema buka juga? Tak ada apa-apa pun sebenarnya. Asalkan SOP jaga. So, takut juga, but if follow SOP, I think should be alright. Sebenarnya ni bagus juga untuk pengusaha pawagam, businessman. For business, yes, it's quite good because they suffer for too long already. Bukan sahaja pengunjung, malah amalan sama perlu dipraktikkan pekerja dan kaki tangan ketika mengendalikan operasi harian. Ini termasuk aktiviti nyahkuman yang wajib dilakukan mengikut jadual yang ditetapkan. Bergerak ke hadapan, salah satu operator pawagam GSC menjangka penjualan tiket akan melonjak untuk minggu-minggu seterusnya. Ia didorong mood penonton yang ingin menikmati filem di skrin besar selepas beberapa bulan tidak dapat berbuat demikian.
Bertemu kembali. Kenderaan robotik peninjau Perseverance dengan misi mengesan kehidupan di planet Marikh kini bersedia untuk melakukan penerbangan drone di bawah peninjau itu. Pengurus misi Perseverance, Robert Hope, berkata jurutera sedang mencari zon penerbangan. Usaha menerbangkan drone di bawah Perseverance dijangka pada lewat musim luruh atau awal musim panas ini. Agensi Aeronautik dan Angkasa Lepas NASA berpuas hati perkembangan positif ditunjukkan Perseverance. Terbaharu kenderaan robotik peninjau itu selesai melakukan ujian pemanduan di planet Marikh. NASA memaklumkan Perseverance bergerak kira-kira 6.5 meter dalam tempoh 33 minit, iaitu 4 meter ke hadapan, berpusing sehingga 150 darjah sebelum undur kembali pada jarak 2.5 meter. NASA akan mengkaji perjalanan yang lebih jauh di permukaan Marikh sama ada hari ini atau esok. Perseverance direka untuk menjelajah Marikh sekitar 200 meter sehari. Misi peninjau Perseverance adalah mengambil 30 batu dan sampel tanah dalam bekas tertutup untuk dihantar ke bumi untuk dianalisis. Flip Floppy, bot yang diperbuat daripada plastik kitas semula pertama di dunia, memulakan pelayarannya mengelilingi Tasik Victoria di barat Kenya dalam usaha untuk menyebarkan kesedaran mengenai bahaya bahan tidak terurai kepada alam sekitar. Dengan disokong kempen Laut Bersih Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNEP, bot diperbuat daripada 100% plastik kitas semula itu akan berlayar menerusi ekspedisi ke 3 negara Afrika Timur. Bot itu dibina untuk membuktikan kepada dunia bahawa tidak mustahil untuk menghasilkan bahan berharga daripada sampah plastik. Dalam tempoh 3 minggu, Flip Floppy dijadual berlayar dari Kisumu ke beberapa lokasi di Uganda dan Tanzania bagi meningkatkan kesedaran serta memberi inspirasi kepada masyarakat untuk menggunakan penyelesaian kitaran bahan buangan sebagai mengatasi pencemaran plastik. Aksi snow biking mengakhiri buletin Didik malam ini. Saya Tarushdin Muhammad Nazri. Salam hormat dan Assalamualaikum.